Saya Cik Ali Azwar bin Azmi daripada FSKIK, dan hari ini saya akan menghujahkan tentang perbandingan epistemologi antara agama dan atheism. Manusia pada dasarnya adalah makhluk pencarian kebenaran. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang sudah ada, tetapi selalu mencari dan mencari kebenaran yang sesungguhnya dengan bertanya-tanya untuk mendapatkan jawapan. Namun setiap jawapan tersebut juga selalu tidak memuaskan manusia. Ia harus mengujinya dengan metod tertentu untuk mengukur apakah yang dimaksud di sini bukanlah kebenaran yang bersifat semu, tetapi kebenaran yang bersifat ilmiah, iaitu kebenaran yang boleh diukur dengan cara-cara ilmiah. Maksud epistemologi adalah falsafah pengetahuan. Dalam kata lain, epistemologi adalah teori tentang ilmu pengetahuan, terutamanya yang berkaitan dengan keputusan kritis tentang kesahihan, kaedah dan skop sesuatu pengetahuan. Epistemologi merupakan cabang falsafah seperti juga estetik, iaitu berkaitan dengan teori seni, falsafah seni, metafizik iaitu ilmu tentang kewujudan, logika pula adalah ilmu alasan dan struktur penghujahan. Etika berkaitan isu kebenaran dari aspek penilaian tingkah laku manusia, falsafah moral, dan falsafah politik berkaitan dengan kekuasaan dan keadilan. Pengkajian epistemologi terhadap bidang-bidang ilmu yang lain melahirkan banyak penemuan dan penerokaan yang tidak terfikirkan oleh pemikiran manusia. Masalah ketuhanan ini merupakan masalah yang sering diperbincangkan dalam kalangan manusia di sepanjang zaman. Masalah ini telah berlaku pada zaman dahulu lagi, di mana masalah ini sering diperdebatkan dan masalah ini sering dikaitkan dengan kewujudan Tuhan atau kesahihan Tuhan. Telah banyak pandangan yang dilontarkan dan tidak ada satu pun pandangan yang utama yang boleh memuaskan hati manusia di atas muka bumi ini. Semuanya mempunyai pandangan yang berlainan, dan sebab itulah agama ini diwujudkan bagi mengelakkan masalah ini terus berlanjutan dengan menyediakan sumber yang bernas ataupun sumber yang membuktikan kesahihan daripada manusia terus berfikir menggunakan akal yang akan terlahirnya pandangan yang tidak sahih dan tidak tepat. Atheism berfikir. Banyak orang atheism berfikir kepercayaan yang mereka anut adalah hasil daripada pemikiran rasional. Mereka menggunakan statement seperti, saya tidak percaya pada Tuhan, saya percaya pada sains. Hal ini menjelaskan bahawa bukti dan logika daripada keyakinan untuk pemikiran mereka. Atheism ini telah menegaskan bahawa kebenaran kewujudan Tuhan ini perlu disertai dengan bukti yang kukuh dan mampu meyakinkan yang dipelajari dan diuji. Bagi mereka, Tuhan tidak memiliki jasad yang dapat diterima oleh akal dan panca indera manusia. Oleh itu, atheism ini menganggap bahawa manusia yang percaya akan Tuhan ini hanya khayalan mereka sahaja, tanpa ada bukti yang adanya kewujudan Tuhan. Sebagai contoh yang kita dapat lihat ialah saintis terkenal, iaitu Stephen Hawking, yang berpendapat bahawa untuk mengenal Tuhan perlu memisahkan atau perlu mengetepikan unsur Tuhan. Selain itu, Stephen Hawking ini berpendapat bahawa alam semesta ini adalah fenomena yang dilakukan dan dijelaskan melalui sains sahaja dan bukannya kerana Tuhan. Cara orang agama berfikir. Bagi umat Islam, kita seharusnya percaya akan bahawasanya Tuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya sudah tertulis di dalam Al-Quran dan Al-Hadis bahawasanya kewujudan kejadian alam semesta ini tidak terjadi sendirinya, melainkan adanya pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Islam ini adalah agama yang mementingkan akal fikiran. Di dalam Al-Quran juga sudah terdapat banyak ayat Al-Quran yang menekankan tentang manusia perlu berfikir dengan akal fikiran.
yang seiring dengan menghayati keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi umat Islam, berfikir dengan akal ini perlu mempunyai batas berfikir. Ada hal-hal yang tertentu, ialah tentang syurga dan neraka serta perkara-perkara ghaib. Namun, kita sebagai umat Islam perlu mempercayai kewujudan tersebut kerana sudah tertulis dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang menjadi sumber rujukan sebagai umat Islam. Sebagai contoh yang kita dapat lihat ialah hampir semua di dalam ayat Al-Quran ini sudah dibuktikan dengan jelas. Namun hanya beberapa sahaja perkara yang tidak dapat dibuktikan dengan jelas. Itu menandakan pemikiran manusia ini mempunyai had yang tertentu dan bukannya semua mampu berfikir menggunakan akal fikiran. Sebagai contoh yang kita dapat lihat adalah kejadian putaran bumi yang begitu tepat pada landasannya dan sistem badan manusia yang begitu unik dan teratur, dan selalu tidak munasabah untuk mengatakan ciptaan ini berlaku dengan sendiri. Perkara ini mestilah terjadi dengan adanya pencipta. Oleh itu, kita sebagai manusia yang mempunyai akal fikiran ini berfikirlah dengan rasional. Kesimpulannya, agama ini perlu ada dalam setiap manusia kerana agama dapat membentuk pandangan, perilaku dan gaya hidup bagi seseorang. Bagi ateism, kepercayaan ini menawarkan konsep kebebasan untuk tidak memiliki agama dalam hidup, dan mereka sentiasa berfikir bahawasanya alam semesta ini terjadi dengan sendirinya dan tidak mempunyai pencipta, dan mereka hanya mempercayai sains sahaja. Saya telah memilih tajuk ini kerana terdapat banyak orang yang percaya akan ateism ini, dan saya memilih untuk menghurai perbezaan dan bandingan antara agama dan ateism ini. Sekian, terima kasih.